kejap. Sebelum korang tengok video sharing ni, cikgu nak korang subscribe, like dan share YouTube channel ni. Terima kasih. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Siti daripada PBME Education. Okay, hari ni Cikgu Siti akan buat satu bengkel iaitu untuk mata pelajaran kimia. Okay, bagi adik-adik yang tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 yang ingin menduduki SPM ataupun peperiksaan akhir tahun yang mengambil mata pelajaran chemistry ataupun kimia, okay, boleh join bengkel Cikgu Siti malam ni, okay, pukul 8 sampai pukul 10 malam. Okay, untuk topik pada malam ni kita akan belajar tentang topik yang agak susah tapi sebenarnya mudah aja kalau kita betul-betul fokus dalam kelas ataupun kita akan fokus untuk pembelajaran pada malam ini. Okey, mana-mana yang ada masalah tentang pembelajaran tentang mata pelajaran chemistry ataupun kimia, bolehlah jemput-jemput untuk join bengkel Cikgu Siti malam ni, okey. Okey, untuk topik malam ni kita akan belajar tentang satu topik yang ramai yang cakap sangat susah tapi sebenarnya mudah saja, iaitu tentang topik carbon compound. Okey. Okey. Carbon compound ni, okey, benda yang kita akan belajar yang paling basic sekali dekat dalam topik ni adalah 3 benda. Yang pertama sekali, kita perlu tahu tentang organik ataupun organic compound, alkin dan juga alkin, okey. Okey, untuk pertama sekali untuk topik ni kita akan belajar tentang organic compound dulu. Okey, the first chapter untuk topik untuk carbon compound ialah organic compound. Okey. Dekat organic compound ni kita akan belajar lagi 2 benda, iaitu apa? Iaitu organic compound dan juga inorganic compound. Okey. Untuk yang kedua kita akan belajar tentang alkin. Okey, kita ada 2 benda yang hampir sama tapi ada perbezaan antara alkin dan juga alkin. Okey, yang kedua adalah alkin. Okey, dan yang terakhir, yang ketiga ialah alkin. Okey, dalam topik ni, macam mana cara untuk kita nak membuat perbezaan antara alkin dan juga alkin? Senang je. Okey, untuk alkin, cara yang kita nak tahu adalah kita kena pastikan perbezaan adalah untuk kedua-duanya adalah huruf di belakangnya. A and E untuk alkin, iaitu untuk single bond. Okey, ini untuk alkin. Okey, untuk alkin pula ialah double bond. Okey. Macam mana cara kita nak tahu kan alkin dan juga alkin? Dan macam mana cara kita nak draw dia punya structure untuk carbon, untuk alkin dan juga alkin? Simple je. Cara yang pertama, kalau dalam bahasa Melayu kita belajar 1, 2, 3 sampai 10 kan? Tapi untuk dalam bahasa Inggeris pula kita belajar 1, 2, 3 sampai 10. Okey, tapi untuk chemistry dia lain sikit. Okey, dia lain sikit je. Okey. Kita ada nombor kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Selalu kita belajar 1, 2, 3, 4, 5 kan? Tapi untuk alkin dan alkin ni perbezaan dia sikit je. Macam mana kita nak tahu? Okey, untuk nombor 1, kita tak panggil 1. Untuk kita nak buat, kita nak draw dia punya structure. 1 kita akan panggil mat. Okey. Ini untuk nombor 1. Dan yang kedua, kita akan panggil dia sebagai X. Okey, X. Dan yang ketiga, kita akan panggil dia sebagai prop. Keempat, wood.
Dan kelima kita akan panggil sebagai pen. Okey, yang membezakan antara single bond dan juga double bond senang je. Okey, macam kita cakap tadi, dekat sini kita dah nampak perbezaan antara alkene dan juga alkane. Okey, untuk alkane kita adalah single bond. Okey, jadi untuk setiap ejaan 1 sampai 10, okey, ini hanya 5 saja kita akan bagi. Untuk lebih lagi jumpa malam ni dekat bengkel kimia cikgu. Okey, tapi untuk hari ni, untuk yang sekarang kita akan belajar sampai 5 je dulu. Okey, kita ada mat, kita ada X, kita ada prop, kita ada part dan juga pen. Okey, tapi untuk nak membezakan antara alkene dan juga alkene, caranya mudah je. Tambah je kat belakang dia. Contohnya, kita tahu dia adalah alkene, iaitu mempunyai satu sahaja single bond. Okay? Dan kalau kita tukar dia kepada, dia akan jadi dua ataupun double bond. Okay. So inilah perbezaan dia. Okay, if let's say ada satu soalan keluar, soalan dia suruh kita draw structure, macam mana kita nak draw? Dia bagi kita contoh lah, dia bagi kita soalan okay, dia bagi kita number, okay, dia bagi 10 kat kita. Okay, okay, 10 dalam untuk nombor ni, nombor 10 kita panggil sebagai that. Okay, so dia bagi 10 dekat kita. Lepas tu dia cakap kita tahu ini merupakan alkane. Okay, di mana dia merupakan satu ataupun single bond. Okay, so soalan dia adalah C10 H22. Okay, kalau dia bagi soalan macam ni, macam mana cara kita nak draw? Kita tahu ini merupakan alkane. Okay, kita merupakan alkane, iaitu hanya single bond, di mana kita hanya akan ada satu saja dia punya bond, single bond. Tapi kalau sekiranya dia tukar kat belakangnya jadi alkene, so dia akan ada satu lagi yang menjadi double bond. Okey, untuk soalan ni senang je. Untuk soalan ni dia nak karbon 10. Macam mana kita nak buat karbon 10? Kita draw dulu. Okey, cikgu padam ni. Okey, dia minta karbon 10 H22. Kita tahu alkene. Okey, so caranya kita tulis dulu 10 karbon. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 dah kan? Okey, kita dah ada 10 karbon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, kita ada 10. Dekat sini kita dah nampak dah. Dia tulis dekat sini double ke single? Okey, dia dah tulis kat sini single. Okey, sebab apa? Dia ada huruf belakang dia adalah A-N-E, bukan E-N-E. Kalau ini baru dia akan jadi 2 ataupun double bond. Kalau dekat sini dah hanya ada satu, iaitu single bond. Okey, so kita balik pada soalannya ni. Kita dah tulis soalan tadi, karbon dia nak 10. Okey, kita dah ada 10 C dekat depan ni. Tapi cara yang untuk kita nak dapatkan 12 H22 ialah 1 2 3 4 6 7. Okey, kita buat dulu single bond. Kita buat kat tengah dulu. Okey. Lepas tu kita buat kat atas dia pula. Atas bawah. Okey. Okey, kita dah ada 10. Dekat sini pun dia minta 10 kan? Okey, sekarang dia cakap H ada 22, sorry. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Okey, ini untuk alkane, okey, iaitu single bond. Kita tak nampak pun ada dua bond kat sini. Okey, semua single. Semua single bond, okey. Tapi kalau kita cakap pasal alkane iaitu double bond, senang je. Untuk double bond kita just buang satu kat sini, ataupun kita boleh pilih kat mana-mana yang kita nak. Mungkin kita akan buat yang baru. Kita ambil yang mudah saja, kita ambil nombor yang mudah. Ini untuk yang alkane. So kita akan pergi ke alkene pula. Okey. Cara untuk kita tahu alkene, macam tadi saya dah terangkan, cikgu dah terangkan. Perbezaan untuk alkene dan alkene adalah huruf di belakang saja. So kalau korang dia minta soalan, kita ambil soalan untuk alkene. Okey, dia minta 2 ethane. Okey. Maksudnya soalan dia, okey, kita letak dulu kat sini, number 2. Carbon 2, hydrogen, H dia akan ada berapa? Hanya akan ada 4 sahaja. Kenapa 4? Okey, sebab dia adalah alkene, dia akan ada double bond. Okey. Macam mana kita nak draw? Kalau tadi kita ada 10 carbon ni, okey, kita ada 10. Kita buat 10 sampai 10 dan kita letak satu sebab dia single bond. Okey, lepas tu kita letak pula dekat atas bawah dia H untuk alkene. Untuk soalan ni dia minta 2 sahaja. Dia dah bagi tahu dekat sini dia nak C2 dan juga H4. Lagi mudah. Okey, cara dia tulis dulu C ada 2. Lepas tu dia nak 4. Sebelum kita buat yang H4 tu, kita kena pastikan dekat tengah-tengah ni, kalau tadi kita buat single bond, kita hanya letak satu sahaja kan? Okey, sebab dia single. Tapi untuk yang ini, dia minta belakangnya adalah ENE. Jadi dia bermaksud dia adalah double bond, bukan lagi single bond. Jadi kita perlu letak dekat tengah-tengah ni adalah double bond. Lepas tu baru kita boleh dapatkan dia punya H, iaitu 4H. Dia nak 4H. Kenapa 4H sahaja? Sebab dia tak boleh ada dekat bahagian bawah ni. Kita tak akan letak H di bahagian bawah kalau kita dah letak dekat atas. Okey? So maksudnya dia akan jadi C double bond C and dekat sini adalah dia punya huruf H. H dia hanya 4 sahaja. Okey? Ini adalah untuk alkene. Okey, kita buat soalan yang seterusnya untuk alkene. Macam mana kita nak dapatkan lagi double bond dia? Kita try balik, kita try soalan number dia bagi 3. Prop kita buat yang 3 pula. Okay, tadi kita dah buat 2, sekarang kita buat yang 4. Dia bagi nama 4. 4 ialah BUT. So kita just tambah ENE adalah kerana dia adalah double bond. Okey, 1 ENE ataupun dia akan jadi C4 H adalah 8. Okey. Ini adalah alkene. Okey, iaitu kita perlu ada 2 double bond. Okey, kita perlu ada double bond sebab dia adalah alkene bukan alkene. Kalau alkene sahaja perlu ada 1 single bond, tapi kalau alkene kita akan ada 2 double bond. Okey, untuk soalan ni dia nak 4. So first sekali kita akan tulis 4. 1 2 3 4. Sebab apa? Dia minta 4 carbon. C tu ada 4. Dan kemudian dia cakap dia nak 8 H. So kita buat balik macam tadi, sama juga. Kita letak dekat sini. Boleh letak dekat bahagian mana juga untuk dia punya double bond. Dan kemudian kita akan letak 1 2 3 4 5 6 7 8. Di bahagian bawah macam saya cakap tadi,
kita tak perlu letak lagi H dekat bahagian bawah, hanya ada di bahagian atas. Kalau kita letak di bahagian bawah, atas tak perlu dah. Sebab apa? Dia dah mempunyai dua double bond. Okay, so kat sini jawapan dia adalah H ke atas ni sahaja. Okay, so di bahagian bawah ni kita tak perlu lagi nak tambah dia punya H. Sebab apa? Dia hanya minta 8 sahaja. C 4 dan juga H 8. Okay, so okay, sekarang kita tengok balik. Kalau tadi kita tak habiskan, yang kita akan ada ada 1 sampai 10 perbezaan huruf ataupun ejaan untuk alkin dan juga alkin. Okey. Kalau tadi cikgu ajar, kita memang untuk alkin kita just buat tambah ANE. Ini untuk alkin kan? Tapi kalau dekat alkin, okey, yang dekat double bond, mungkin kita akan buat macam kita akan letak BUT 1 dan juga baru kita tambah dia punya belakang dia iaitu huruf ENE. Itu menunjukkan dia adalah double bond. Okey. Okey. Cara lain untuk kita lukis lagi. Okey, kita bagi soalan yang lebih sikit. Okey, maksudnya dekat sini tadi kita hanya belajar sampai 5 sahaja, iaitu sampai pen. Okey, 5. Okey. Dan 10 ialah PEC. Ini adalah 10. Okey, sekarang perbezaan untuk alkin dan juga alkin. Untuk nombor 1 dan sampai nombor 10, jadi perbezaan cara untuk kita mengeja ataupun kita nak tulis dia punya nama penuh. Okey, satu contoh cikgu bagi ya. Ini hanya soalan simple yang kita nak draw dia punya structure. Tapi untuk soalan ini, kalau dia minta okey, kalau kononnya dia minta, okey, kita tahu tadi kita dah belajar. Okey, cikgu tulis balik kat tepi ni. Okey. Kalau tadi kita belajar perbezaan ataupun cara untuk kita eja alkin, kita buat kat tepi ni. Siap-siap. ENE sorry. Okey. Kita akan tulis dulu, baru kita boleh buat latihan dia. So kita tulis dulu untuk alkin. Tadi kita dah belajar first kali mat. Kedua kita ada add. Ketiga kita ada prop. Keempat kita ada PUT. Kelima kita ada pen. Okey. Dan keenam kita ada hex. Oc. Non. Dan juga yang terakhir ialah 10 ialah DEC yang tadi kita dah belajar. Okey. Ini adalah untuk alkin. Jadi dekat tepi ni kita kat hujung ni kita hanya akan tambah huruf ANE yang menunjukkan dia merupakan adalah single bond. Okey. So kita akan tambah dekat belakang dia ANE. Ini adalah single bond. Untuk double bond, okey, untuk seterusnya pun sama juga, tapi perbezaan dia hanyalah di tengah-tengah. Okey? Okey, kita ambil nombor 4 terus. Kita ada BUT, tapi kita letak 1
dan juga ENE. Okey. Dan seterusnya sama juga sampailah habis. Ejaan dia adalah sama. Satu dan juga ENE, hex, ENE, hex, ENE. Okey, ini adalah perbezaan bagi ejaan 1 sampai 10 untuk alkin dan juga alkin. Kita hanya perlu tambah di belakang dia sahaja untuk membezakan antara dia single bond ataupun dia adalah double bond. Okey. Itu adalah soal tadi, kita hanya buat soalan simple. Tapi kalau kononnya soalan keluar dia tanya name the structure. Okey, tadi kita draw the structure. Macam mana pula kita nak name the structure? Sebab tu cikgu cakap tadi, benda pertama yang kita perlu buat untuk belajar topik carbon compound ni, kita perlu tahu dulu dia punya nama-nama ni. Okey. Kalau kita boleh lukis tapi kita tak tahu nama dia, kita tak akan boleh name the structure. Okey, kita hanya boleh draw sahaja. Okey, draw sahaja. Sebab apa? Draw senang, dia hanya minta nombor. Contohnya dia minta nombor 4. Lepas tu dia minta C4 H8. Kita boleh buat kan? Kita boleh buat C banyak-banyak, kita tahu ada C tu dia nak 4. So senang kita nak ni. Sebab tu bila kita nak draw structure mudah, tapi kalau kita diminta untuk name the structure ataupun beri nama kepada structure tu, kalau kita tak tahu nama-nama dia, nama untuk nombor-nombor ni, okay, dia akan jadi susah. Okay, so kita buat satu soalan berkaitan dengan, kita bagi soalan name two structure. Okay. Okay, kita dah tahu dah, kita dah boleh beza. Tadi kita dah boleh beza mana satu alkin, mana satu alkin, dan kita hanya perlu tambah huruf di belakang dia saja untuk membezakan dia adalah dia adalah single bond ataupun double bond. Tapi untuk soalan untuk soalan seterusnya, contohnya kita ada soalan, dibagi soalan macam ni. Okey, dia bagi okey, dia dah draw kat kita siap-siap. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas tu dia ada H, tiba-tiba ada H3 kan kat sini. Okey, kita perlu tahu yang pertama sekali kita tengok dekat sini ada 6 karbon. Okey, dekat depan ni kita ada 6 karbon, tapi kita kena habiskan dulu H dia. Kita penuhkan dulu H dia. Ini merupakan alkin, di mana ia merupakan single bond. Kita tak ada untuk soalan ni kita tak ada double bond lagi. Okey, so kita hanya perlu tambah H. Okey, sebab tu tadi cikgu cakap, kalau kita buat, kita tak tahu nama dia ataupun kita tak boleh nak membezakan nombor 1 sampai nombor 10 dalam alkin dan juga alkin, kita tak akan boleh nak namakan structure ni. Kita hanya boleh draw. Okey, kita hanya boleh draw, tapi kita tak boleh nak namakan structure yang dibagi. Okey, ada soalan dia akan bagi dia suruh kita yang draw. Okey, macam tadi yang mula-mula kita buat tadi tu, di mana kita yang akan draw. Dia bagi soalan kat kita. Contoh dia bagi number 4. And then dia bagi BUTANE. Okey. Lepas tu dia bagi C4 H8. Okey. Dia bagi soalan macam ni. Jadi kita hanya perlu buat macam tadilah, kita hanya perlu tulis saja. Kita hanya perlu lukis. Tapi ada soalan juga yang akan dia dah bagi kat kita structure terus. Dia akan bagi soalan macam ni terus. Kita yang nak kena namakan dia. Sebab tu dekat dalam soalan carbon compound ni, benda yang paling penting sekali kita perlu belajar adalah nama-nama dia. Okey, kalau kita tak tahu dia punya bilangan nombor 1 sampai 10 untuk alkin dan juga alkin, kita tak boleh nak membezakan, kita tak akan dapat nak namakan dia punya structure. Okey,
Jadi untuk dekat sini, kita buat kita tak ada sampai ada CH2, CH3 atau dekat atas bawah kan. Kita hanya buat straight saja, iaitu ada C dan juga H sahaja. Okey, untuk soalan ni, kalau soalan macam ni keluar, benda yang paling penting kamu kena tahu adalah nama dia. Kemudian, okey, tengok balik dekat sini, dia ada bagi 3. Metil sama dengan 3, 4 dimet T H E N E. Okey. Kat sini dia dah nampak, kita dah nampak perbezaan dia dekat sini. Dia dah bagi kat belakang dia adalah A and E. Kita tahu dia merupakan single bond. Sebab tu kalau tengok dekat structure dia, dia tak ada double bond dekat sini. Kalau if let's say dia ada double bond dekat sini, di bawah ni kita tak perlu letak dia punya hydrogen ataupun H dia dekat sini. Okey. Jadi kita tengok balik dekat nama dia, kita dah letak nama untuk structure ni. Okey. Perlu kita tahu dekat sini, macam saya cakap tadi awal, kita perlu tahu nama dia untuk membezakan sama ada dia adalah alkin ataupun alkin. Okey, dekat sini dia dah tunjuk dah dekat kita. A and E ni merupakan single bond. Okey. Jadi HEX ni adalah nombor, kita tengok balik daripada sini, 1 2 3 4 5 6. Betul ke HEX ni nombor 6? Okey, senang je kalau kita nak pastikan. Macam mana kita nak tahu dia betul ke hex ataupun nombor 6? Kita tengok balik dekat dia punya karbon. Okey, ini merupakan single bond. Okey, kita tengok balik dekat karbon ni. Betul tak ada 6? Sebab apa? Dekat sini dia dah tulis 6. Okey. 1 2 3 4 5 6. Okey. Jadi dekat sini kita betul ada 6, iaitu hexane. Okey. Hexane kita tahu 6 single bond. Okey. Okey, sebab apa? Sebab dia dah letak dekat sini HEX dan juga ANE. Di mana tadi kita dah belajar 1 sampai 10 dalam bahasa untuk alkin dan juga alkin. Perbezaan antara alkin dan juga alkin. Sebab tu kalau kita tengok structure ni, tak ada satu pun dekat sini yang ada single bond, ada double bond. Okey? Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Jadi kita dah sentuh tadi, yang pertama kita dah sentuh tentang organic compound, alkin dan juga alkin. Okey, kita dah tahu nak membezakan, macam mana kita nak membezakan alkin, macam mana kita nak membezakan alkin. Okey, jadi daripada pertama yang kita belajar sampai sekarang ni, cikgu harap semua faham apa yang kita belajar tadi dan juga perbezaan antara alkin dan juga alkin. Okey, untuk belajar lebih lanjut, cikgu perlukan anda semua untuk join kelas cikgu malam ni ataupun bengkel kita malam ni pada pukul 8 sampai pukul 10 untuk kita belajar lagi tentang chemistry ataupun topik carbon compound. Okey? Senang je. Benda basic yang kita perlu tahu tadi adalah nama-nama dia dulu. Okey, kita perlu tahu dulu nama dia. Automatik kita boleh jawab semua soalan berkaitan dengan carbon compound. Okey? Kita hanya perlu tahu perbezaan alkin dan juga alkin. Untuk pasal organik ke ataupun inorganik ke, itu kita letak tepi dulu. Sebab apa? Soalan yang banyak keluar adalah mengenai structure dan juga cara untuk kita nak namakan structure tu. Kalau kita boleh lukis dia tapi kita tak boleh nak namakan dia, okey, kita tak boleh nak jawab. Jadi benda yang paling penting sekali untuk subjek ni, kamu hanya perlu hafal sahaja dahulu dia punya nama. Okey, macam cikgu cakap tadi, untuk kalau kamu berminat untuk tahu lebih lanjut lagi tentang topik kita malam ni, okey, kita akan buat satu bengkel chemistry untuk pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 ataupun pelajar SPM dan juga pelajar yang akan ambil peperiksaan akhir tahun. Okey, kita akan buat bengkel pada malam ini, iaitu pada pukul 8 sampai pukul 10
Dan siapa yang berminat boleh contact nombor 011-2377-3579. Okey, jadi kita jumpa malam ni.